Hai semua, Assalamualaikum. Bertemu kita pada hari ini bersama saya Cikgu Nora Shika binti Abdul Ghani. Cikgu merupakan guru bimbingan dan kaunseling Sekolah Kebangsaan Binjal Citra Kedah. Baiklah anak-anak, pada hari ini cikgu akan berkongsi dengan anak-anak mengenai tajuk buli. Jom kita kenali buli. Cik pasti ada di kalangan anak-anak yang tidak menyadari bahawa diri kamu sedang dibuli ataupun kamu merupakan seorang pembuli. Jadi, perkongsian cikgu pada hari ini ialah mengenai maksud buli, jenis-jenis buli, kenali pembuli di sekolah dan faktor yang mendorong mereka menjadi pembuli, dan yang terakhir, bagaimana cara untuk kita mengatasi buli. Anak-anak sekalian, apa itu buli? Buli merupakan perbuatan tingkah laku agresif yang berulang bertujuan untuk menyakiti individu lain dari segi fizikal dan juga mental. Jadi, perlakuan maksudnya tingkah laku atau sikap kamu yang berulang kali kamu lakukan untuk menyakiti individu lain atau sahabat kamu dari segi fizikal maupun mental mereka. Okey, seterusnya terdapat dua jenis bentuk buli. Yang pertama iaitu buli fizikal. Di mana buli fizikal ni contohnya adalah seperti pukul-memukul, memeras ugut, menampar, menendang, menarik rambut, menolak, mencubit atau sepak terajang sehingga mengakibatkan kecederaan atau kematian. Yang ini buli fizikal memang kita dah tahu benda yang kita boleh nampak. Dan yang kedua ialah buli mental di mana ia lebih kepada mengejek dan menghina di mana kita memberi kesan kepada emosi seseorang. Okey, di sini cikgu sediakan beberapa contoh jenis buli di sekolah. Biasanya, yang pertama, buli fizikal. Buli fizikal adalah bentuk buli yang paling jelas, iaitu yang paling kita boleh nampak. Okey, berlaku apabila kanak-kanak menggunakan tindakan fizikal untuk mendapatkan kuasa dan mengawal sasaran mereka. Pembuli jenis ini cenderung menjadi agresif dan menggunakan kekerasan seperti memukul, menumbuk, menampar atau serangan fizikal yang lain. Okey? Contoh yang seterusnya, buli lisan, iaitu kita menggunakan perkataan, pernyataan dan panggilan nama untuk mendapatkan kuasa dan kawalan ke atas sasaran. Pembuli akan menggunakan penghinaan tanpa henti untuk merendahkan dan menyakiti orang lain. Selalunya kejadian ejek-mengejek di sekolah. Jadi, pemilihan sasaran pula berdasarkan cara mereka melihat, bertindak atau berkelakuan. Jadi, itu merupakan buli lisan. Jadi, sekiranya ada rakan-rakan kamu yang cuba mengejek kamu, kerap mengejek kamu dengan panggilan yang kamu tidak suka sehingga menyebabkan kamu rasa malu atau rendah diri, itu juga merupakan buli. Contoh yang ketiga, buli emosi. Buli emosi adalah jenis buli yang licik dan berbahaya yang sering tidak disedari oleh orang lain. Ia merupakan sejenis buli yang memanipulasi sosial dengan cara menyakiti rakan sebaya atau menyalahkan kedudukan sosial mereka. Pembuli sering menghalang orang lain daripada kumpulan. Mereka menyebarkan kabar angin atau memanipulasikan situasi untuk memecah belahkan kepercayaan. Yang ini selalu tanpa kita sedar, kita pulau rakan kita yang itu kita sedang membuli emosi mereka. Seterusnya, buli cyber. Buli cyber ni adalah buli masa kini kerana semua orang berada dalam zaman teknologi. Buli cyber ini cenderung menggunakan internet
telefon pintar atau teknologi lain untuk mengganggu, mengancam, memalukan dan mensasarkan orang lain. Contohnya, mereka menyiarkan imej yang menyakitkan, membuat ancaman dalam talian dan menghantar email atau teks yang menyakitkan. Okey? Dan contoh yang selalunya kita alami seperti kamu meletakkan komen-komen negatif di dalam Facebook, Instagram ataupun kamu punya media sosial, iaitu merupakan sejenis buli cyber. Pembuli ini tidak mempunyai keberanian untuk bersemuka dan teknologi yang ada membuatkan mereka terlindung. Jadi kita tak tahu kadang-kadang mereka sebenarnya pembuli ataupun diri kita sendiri merupakan pembuli. Salah seorang daripada pembuli dalam buli cyber. Seterusnya, buli seksual. Okey, buli ini terdiri daripada tindakan berulang dan memalukan yang mensasarkan seseorang secara seksual. Contohnya seperti panggilan nama seksual. Kamu memanggil nama rakan kamu dengan panggilan yang tidak sepatutnya, yang memberikan rakan kamu itu malu. Okey, kamu meletakkan komen kasar, kamu membuat isyarat kasar, menyentuh bahagian yang tidak diingini ataupun memberikan bahan rujukan seksual kepada rakan kamu ataupun bahan lucah. Contohnya kamu mengedarkan gambar lucah, iaitu juga merupakan buli seksual. Selalunya buli seksual ini menjadi sasaran dia siapa? Para gadis ataupun pelajar perempuan. Okey. Baiklah, seterusnya buli prasangka. Buli prasangka berdasarkan sikap prejudis terhadap orang lain seperti berlainan agama, warna kulit dan orientasi seksual. Contohnya, berada di sekolah. Dalam kalangan kawan-kawan kamu, tiba-tiba ada murid baru datang yang berlainan kaum dengan kamu. Okey? Kemudian kamu cuba meletakkan prasangka buruk kepadanya. Itu dikatakan buli prasangka. Okey? Jenis buli ini boleh mengakibatkan masalah disiplin dan jenayah sebab akan berlaku kabar angin sehingga ia menimbulkan masalah di kalangan hubungan kamu sesama rakan kamu. Seterusnya, jom kita kenali pembuli di sekolah dan faktor apa yang menyebabkan mereka menjadi pembuli. Sebab setiap pembuli pasti ada faktor yang mendorong mereka untuk menjadi pembuli. Pertama, mangsa buli. Mangsa buli sering bangkit selepas dibuli. Mereka akan membuli orang lain yang lebih lemah daripada mereka kerana matlamat mereka adalah untuk mendapatkan semula kuasa dan kawalan dalam hidup mereka. Mereka menjadikan buli sebagai balas dendam untuk rasa sakit hati. Jadi, selalunya pembuli ini bermula dengan mangsa buli sendiri. Mereka pernah dibuli, mereka rasa betapa sakitnya dibuli, kemudian mereka ingin berkuasa, sebab tu mereka menjadi pembuli. Kedua, pembuli popular. Kalau kamu boleh lihat gambar tu, iaitu gambar favourite cikgu. Okey, pembuli ini mempunyai ego yang tinggi. Biasanya mempunyai sekumpulan pengikut atau penyokong yang mungkin merasa mereka memerintah sekolah. Pembuli yang popular mempunyai hak yang boleh didapati daripada populariti, saiz mereka, pendidikan mereka atau status ekonomi mereka. Mereka bangga dengan perbuatan membuli mereka. Kerana mereka berada di status yang tinggi, mereka ingin dihormati. Jadi sebab tu digelarkan pembuli popular. Seterusnya, pembuli perkauman. Pembuli biasanya merupakan pelajar yang popular
yang suka menentukan siapa yang diterima di sekolah dan siapa yang tidak diterima. Selalunya mereka akan menggunakan buli lisan atau emosi untuk mengekalkan kawalan. Ramai dari pembuli ini terdiri dari pelajar perempuan kerana mereka mengekalkan kuasa mereka menggunakan kabar angin, gosip dan panggilan nama dan biasanya mensasarkan orang lain kerana cemburu atau ingin diterima dalam sesebuah kumpulan. Pembuli yang seterusnya, pembuli bersiri. Pembuli ini sering dijumpai di kalangan popular, selalunya orang yang popular dekat sekolah. Kerana mereka sistematik, dikawal dan dikira dalam pendekatan mereka. Tapi ingat, ibu bapa, guru, pentadbir mungkin tak tahu mereka ini merupakan seorang pembuli. Okey? Kerana mereka kelihatan manis, menawan dan berkarisma tetapi cenderung memberikan kesan emosi yang buruk kepada mangsa mereka. Mereka bijak memanipulasikan keadaan dan berbohong. Seterusnya, penggugat. Pembuli ini biasanya sebahagian daripada kumpulan dan mereka cenderung untuk membuli sebagai satu kumpulan. Tapi apabila mereka berasingan daripada ahli kumpulan mereka, mereka mempunyai kelakuan yang berbeza walaupun mangsa buli berada bersama mereka. Biasanya, mereka merupakan ahli yang meniru pemimpin kumpulan kerana mereka berasa terlindung apabila berada dalam kumpulan tersebut. Yang ini kita gelarkan penggugat. Seterusnya, pembuli tidak acuh. Pembuli ini sering tidak dapat merasa empati. Dia tak ada perasaan. Sering kelihatan dingin, tidak bijak dan menyendiri serta tidak menyesal atas perbuatan buli mereka. Mereka membuli untuk memuaskan hati mereka kerana mereka gembira melihat orang lain menderita. Pembuli ini sering mempunyai masalah psikologi yang mendalam dan memerlukan rawatan. Jadi, berhati-hati dengan pembuli yang kamu tengok agak psycho. Okey? Jadi, kita bincangkan di sini mengenai kesan buli kepada emosi. Kita lihat kesan buli yang dialami oleh mangsa buli. Pertama, mangsa mudah merasa takut dan bimbang ketika berada di sekolah. Kerana sering dibuli. Kedua, menyukarkan mereka untuk melibatkan diri dalam proses pembelajaran kerana rasa takut. Okey. Ketiga, mangsa akan berasa takut ke sekolah dan seterusnya akan mengakibatkan keciciran dalam pelajaran. Dan yang terakhir, kesan yang paling teruk ke atas mangsa buli, mangsa akan bertindak untuk membunuh diri bagi menghentikan kesengsaraan yang dialami di sekolah. Jadi, cubalah kita elak perkara buruk berlaku di sekolah. Seterusnya, kesan buli kepada sosial persekitaran kita. Pertama, mangsa akan rasa terpinggir oleh rakan sebaya. Dan yang kedua, merasa rendah diri dan kurang keyakinan terhadap diri sendiri untuk berkawan dengan orang lain. Puncanya siapa? Puncanya daripada pembuli. Seterusnya, bagaimana cara untuk kita atasi buli di sekolah? Jom kita lihat. Cara yang pertama, melaporkan kejadian buli kepada guru di sekolah. Okey, kamu kena laporkan kejadian buli sama ada berlaku kepada diri kamu ataupun rakan kamu. Kedua, kongsi cerita dengan ibu bapa dan rakan. Kongsi cerita dengan ibu bapa kamu atau rakan rapat kamu kejadian yang berlaku kepada kamu supaya mereka boleh membantu kamu. Ketiga,
kenal pasti tanda-tanda buli. Cikgu dah bagi tahu dah tadi, apa tanda-tanda buli, bagaimana dibuli, faktor apa yang mendorong pembuli. Okey, jadi kenal pasti tanda-tanda buli. Keempat, menanamkan minda anti-buli. Kalau kita semua pelajar dapat tanamkan minda anti-buli, insya-Allah kita akan sentiasa happy dan selamat di sekolah. Dan yang terakhir, apa kata kita semua menjadi sukarelawan program anti-buli di sekolah. Jadi persekitaran sekolah kita akan berada dalam keadaan yang sangat selamat dan gembira untuk belajar. Akhir daripada cikgu, jom kita tukar perkataan buli kepada B, berusaha menjadi kawan. U, ucapkan perkataan yang baik. L, lihat dan laporkan kes buli. Dan I, insaf dan bersimpati. Sekian saja daripada cikgu. Semoga berjumpa lagi. Bye!